Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam, selamat datang kepada tuan-tuan dan puan yang bersama kita dalam slot Sembang Niaga. Alhamdulillah, malam ni kita bersiaran sekali lagi secara langsung di FB ABA Malaysia. Apa yang kita ada malam ni, insyaAllah kita akan ada satu discussion dengan kedua-dua panel kita. Dan tajuk apa yang kita set pada malam ni adalah menangani isu dan cabaran krisis semasa bagi sektor peruncitan dan pengedaran. So ini satu business sector yang saya kira kadang-kadang tak dibincang dengan lebih jelas pasal dia dah tergangkum dalam healthcare, kadang-kadang termasuk dalam F&B ataupun trading. So that's why dia tak dibincangkan dengan mendalam. So malam ni alhamdulillah kita bersama dengan 3 panel. Panel tetap daripada ABA Malaysia, Coach Hasri Yusof, President of ABA Malaysia, dan kita ada Puan Nadia Abbas dari Aisyah Mat, dan seorang lagi adalah Puan Natijah daripada MSC Healthcare Supplies. So alhamdulillah kita kalau ikutkan sesi kita Sembang Niaga sejak daripada kita launch dalam bulan Julai sehingga sekarang, setiap minggu kita berjaya laksanakan, dan saya yakin dapat dimanfaatkan oleh semua komuniti bisnes, terutamanya SME di Malaysia. Saya sebelum kita teruskan kepada soalan-soalan, saya nak jemput Coach Hasri mungkin boleh beri mukadimah sikit sebelum kita teruskan dengan sesinya. Silakan Coach. Okey, terima kasih Sam. Terima kasih kepada audiens semua yang sedang tengok program Sembang Niaga ni, dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada Puan Nadia dan juga Puan Natijah, panggil Puan Nat lah. Okey. Di dua-dua Iron Ladies ni saya dah kenal lama. Okey. Kita more on the business relationship dah lama, dan kami yakin pemilihan untuk both of them ada kat platform ni akan memberi satu sharing yang boleh beri manfaat, especially for young entrepreneurs, because both of them ni I would say that easily more than 10 years lah, ataupun average around that. So bila kita dalam business dah menjangkau umur 10 years or more, dia punya maturity tu lain. Okay, so bersesuaian dengan tema topik malam ni pun kita tak bercerita tentang ke belakang dah, kita bercerita tentang ke depan. It's so lucky that sektor dua-dua MSC Medical Supplies dan juga Aisyah Mat ada sektor yang dibenarkan, kan? Kalau minggu lepas pun Iron Ladies juga sektor yang tak dibenarkan, sektor yang belum bawah negative list lagi. So kita banyak bercerita tentang konon-kononnya kalau hujung bulan 8 ni, 1 September boleh buka semula, dan apa yang nak dibuat dan sebagainya. Dan sampai soalan saya yang penghujung tu bersikap satu check that bila buka 1 September agak-agak bulan keberapa yang kita sampai point of idle. Kalau kapal terbang tu naik ke tahap 5,000 kaki, barulah kita boleh buka dia punya seat belt, boleh pergi ke toilet kan. Masa tu dia dah melepasi awan, awan dan pressure. So dalam bisnes macam tu juga, walaupun dibenarkan buka 1 September, dia tak terus ada bisnes, dia tak terus adanya pelanggan. Okay? Ini untuk yang negatif lah. Untuk yang macam both of you yang dah dibenarkan pada awal, dia tak bersikap sangat bila point of idle tu. Tapi tak apa, mungkin boleh jadikan personian. Jadi thanks again, and I hope that perbincangan malam ni lebih kurang sejam kita dapat beri input yang baik, bersesuaian dengan objektif Sembang Niaga ni adalah untuk memberi satu input kepada usahawan yang mungkin dekat luar sana they don't know what to do. Okay,
dia jumpa kawan pun, kawan tak boleh nak bagi tahu dan sebagainya, especially now which dia dah tak boleh nak jumpa orang. So our duty to give them the positive aura, positive energy untuk dia orang, kan. Itu saja. That's the main reason, okay, untuk ada yang sebenarnya. So okay, I pass over to Sam, maybe. Right, Sam? Right. Okay. So seperti apa yang Coach Asri maklumkan tadi, untuk kategori business sector pada malam ni adalah kita berbincang dari sudut sektor yang digunakan, dan the direction of kita punya discussion pun bawa ke arah moving forward, seperti apa yang saya maklumkan kepada kedua-dua panel sebelum ni. Kalau ikutkan kepada perkembangan semasa, banyak kita tengok, of course, sejak dah masuk bulan ke-17 ni dah banyak impact yang kita tengok ke belakang. So that's why for the past few edisi Sembang Niaga, kita banyak bercerita dari sudut apa yang dah berlaku, macam mana dia menangani itu, dan juga perkongsian apa yang dibuat. Semua bila dah masuk pada masa sekarang, kita nampak lebih perlu usahawan-usahawan di luar, business community, SME, mendapat sedikit sebanyak input daripada mungkin usahawan-usahawan lain lah dalam sektor yang sama ataupun berbeza untuk apa yang dibawa ke depan. So saya nak tanya kepada Puan Nadia dulu. Of course soalan ni nanti kita akan bagi dekat Puan Nat juga, Puan Nat. Okay, untuk yang untuk round pertama basically kalau ikutkan kepada Aisyah Ahmad ni, kalau kita buat bacaan sikit, ditubuhkan dalam tempoh MCO. Betul? So berbanding dengan banyak orang kata banyak bisnes sebelum ni, bila nak masuk ke arah retail, satu memerlukan working capital dan capex yang besar. Bila nak buka bisnes melibatkan physical store, especially bila Puan Nadia sendiri sebelum ni adalah dalam service business, which is travel. So shifting kepada satu bisnes yang bersifat distribution, melibatkan manage stock, inventory semua tu kan. Mungkin dekat situ nak dapatkan untuk kita punya round pengenalan ni, mungkin Puan Nadia boleh berkongsi the transition tu, transisi daripada business owner yang melibatkan servis, yang sebelum ni kalau saya kira banyak menguruskan agenda dia punya travel itineraries, coordination dengan di partners semua tu, as compared tu dengan bisnes sekarang ni. So boleh berkongsi dengan kita pengalaman, mungkin challenge dia nak berubah tu. So which is pada saya interesting untuk kita dengar. Silakan Puan Nadia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua moderator, Tuan Syam, Coach Asri dan juga Puan Nat, terima kasih atas jemputan untuk program malam ni, Sembang Niaga. So basically macam Tuan Syam cakapkan, bisnes yang saya tubuhkan iaitu dikenali sebagai Aisyah Ahmad ni, kita tubuhkan pada waktu pandemik itu berlaku. One of the main reason is of course lah kita startkan dengan travel. Saya sebelum ni dengan suami memang menguruskan travel. We have been in travel industry for about 15 years. Kan, bila berlaku pandemik tu kita pun memang stuck. But initially sebelum kita buka atau involve dalam retail Aisyah Ahmad ni, memang kita tengah mencari bisnes lain. Untuk kita venture, sebab kita nampak tourism industry ni cabaran sangat besar sebelum pandemik pun lagi. Salah satunya adalah online, kan? Orang dah tak guna sangat service travel agency. Our customers base are getting smaller. Kita share dengan online. Online bukan saja dalam Malaysia, tapi kita competition kita tu sangat besar. Makna online daripada overseas, booking.com, Airbnb dan sebagainya.
So kita daripada situ pun kita dah rasa kita kena mencari satu bisnes yang mungkin berlainan bidang. Tapi masa tengah planning tu kita pun tak sangka COVID pun datang. Tapi alhamdulillah for our part kita dah ada planning tu sebelum COVID. Cuma ni kita tak sempat nak materializekan dia secara sempurna sebelum berlaku COVID. So kita materializekan dia setelah berlaku COVID. Tapi planning tu alhamdulillah lah kami dah buat dah. Jadi bila berlaku COVID tu kan semua tak boleh keluar MCO kan, 18 March tu kita start online dulu. Saya pun bermula daripada rumah, kita start with whatever things yang kita ada. Saya pun call balik network yang ada kawan yang masa tu semua industri tak boleh nak bergerak. Jadi supplier pun susah time tu. So kita call lah kawan-kawan yang ada. Alhamdulillah saya ada kawan yang memang ada ladang sayur, ada kebun sayur. Kita start dengan sayur je dulu. Our service very limited. Online orang buat booking sayur. So segala jenis sayur kampung apa semua. Sayur segar lah, sayur segar. Sayur segar. So kita pergi dekat kebun kawan saya ni, dekat jalan Kebun Kelang. Memang ambil sayur-sayur daripada dia sendiri, pucuk paku lah, pucuk ubi, sayur kampung lah, bayam, kangkung, adalah kadang-kadang pakcoy, carrot pun kita ada apa semua. Kita start with whatever that we have at that point of Drop sikit. Tak. Sangkut ni. I think sementara nak tunggu Puan Nadia bersambung tu, mungkin masih stuck ni. So I think boleh saya ajukan soalan kepada Puan Natijah. Kalau kita tengok kepada antara sektor yang dibenarkan daripada 18 Mac adalah healthcare. So rata-rata orang kata any business yang relate dengan dah terkeluar. Any business yang relate dengan medical, relate dengan healthcare, InsyaAllah dalam tempoh MCO ni orang kata satu sektor yang ramai yang jump into this kind of business. So itu pendapat orang kat luar. Tapi mungkin Puan Nat boleh bagi kita secara ringkas, adakah apa yang berlaku, apa yang dianggap oleh market kat luar adalah sama dengan apa yang kita nampak yang berlaku dalam keadaan sekarang? Semua orang nampak duit lah dengan healthcare ni kan. Sebelum tu, Assalamualaikum, saya Natijah daripada MHC Medical Supply. Terima kasih kepada panel dan kepada Puan Nadia juga kerana jemputan dengan panel tetap dan moderator Encik Syam. So bila berlakunya MCO pertama masa tu, memang nak ikutkan masa tu kami baru je berpindah ke Seri Kembangan. Sebelum ni kami hanya ada office di Shah Alam. Memang kita tak simpan stok banyak. Kita agak saya boleh katakan masa awal-awal tu memang kami baru nak start balik tau. Kami punya business drop 2018. Jadi kami baru nak start balik 2020 tu, kira macam permulaan nak naik balik. So kami pun baru dalam 6 bulan tu kami pindah kepada Seri Kembangan 2020 dan 3 bulan lepas tu MCO. So kalau nak ikutkan perjalanan dia tu agak tough juga walaupun orang kata healthcare. Tapi Alhamdulillah masa tu sebab walaupun dari segi macam nak dapatkan stok, challenging dia lebih kepada nak dapatkan stok lah. So kalau orang kata orang yang baru masuk tiba-tiba dia ada banyak sekarang ni yang jual makanan, kilang-kilang jual makanan pun tiba-tiba dah buat healthcare untuk buat test COVID punya tu kan. So pandangan saya sebab healthcare ni dia ada dia punya regulation. So kalau selagi mana you follow the regulation, so why not? So
kita open market kan. So everybody yang dia follow the regulation, follow dia punya standard yang dah ditetapkan oleh KKM, so why not. So masa MCO tu memang kami challenging dekat situlah, sebab nak ikutkan memanglah banyak dapat peluang itu tapi limited stock. So kalau you tak ada kenalan yang memang dari awal you dah ada kenalan atau you dah ada orang kata track record yang baik dengan supplier, you memang existing supplier di market, agak senang jugalah sebab you nak dapat bekalan dengan apa semua, and then limited stock kat situ. So semuanya ad hoc. Maksudnya kalau you ada stock that time, memang you ialah king. Dia bukan cash lagi dah, dia stock. So duit orang ada tapi orang tak ada stock. So kat situ challenging lah kami masa MCO pertama tu. Walaupun order dapat banyak tapi nak dapatkan caterkan order tu agak payah kalau kita tak ada contact. Jadinya bila dah macam tu, ada juga dapat order besar, which is macam sebab kami ada buat distributing untuk pesanan kerajaan. Jadinya benda tu bulk order. So bulk order of course you bila time ad hoc macam tu, kilang pun tak nak layan lah kalau you nak pre-order ke apa, tak. So kilang nak you letak lah, you order then you letak cash dan boleh jalan lah. So itu memerlukan sangat banyak untuk working capital kami lah, nak running, nak cash flow tu kan. Dan masa time MCO so dia juga, dia bukan isu apa, bukan isu tak ada demand. Sekarang ni demand ada tapi tak boleh nak fulfill. Ya, tak boleh nak fulfill. So dekat situlah challenging dia. Kalau kita tamak, kita boleh tersungkur juga. So kalau tamak kami kena tahu kami punya limit juga. So ada orang kata why nak tak buat, big money kan. Saya kata depends, sebab macam kami memang ada planning kami, jadi kami tahu cash flow kami macam mana. Kita boleh pergi banyak mana je. Kita kalau tak boleh tu memang kita kata okay sorry I tak boleh buat. So I akan referkan pada orang lain lah. Macam tu. Challenging dia untuk kami MCO 1 macam tu. So saya assume even masa tu kalau you ada cash pun kadang-kadang it's not about the cash that you have, tapi relationship dengan supplier, good network dengan apa mungkin supplier baru ke kan. Itu yang bagi advantage kepada macam saya beruntung juga sebab kita pun kita dah macam saya dah lama dalam industri dia, lebih 15 tahun dalam industri. So then kalau nak ikutkan kita punya kontak tu dah ada lah. So kadang-kadang kalau kita cari satu supplier dia kata tak ada, dan dia referkan. Tapi ada juga kawan saya yang pharmacist minta, dia tak dapat harga yang saya dapat. So saya memang kadang-kadang saya serba salah juga tapi saya tak ada nak cakap apa sebab saya pun di-refer oleh orang. So kelebihan dia kat situ. So you boleh dapat kontak tapi belum tentu dapat harga yang sama kalau tak ada referral macam tu. So business relationship yang dah lama sampai kan ada trust oleh partner lah. So satu aspek yang mungkin player baru dalam industri mungkin tak perasan benda ni. Tapi by now saya rasa dah masuk MCO ketiga, more or less orang dah boleh baca dia punya trend lah. Okay. Baik, saya nak patah balik kepada Puan Nadia, tadi terputus kita punya slot tadi. So mungkin kalau kita sambung balik soalan saya tadi kan. So Puan Nadia mungkin boleh sambung selepas pada dah bermula dengan sayur segar, and then you pun dah start mungkin dah start build up group of client yang baru kan. So lepas tu apa yang jadi sebenarnya dalam ni? Tapi saya setuju juga macam tadi kata Puan Nat kan, relationship kita dengan orang sekeliling tu sangat penting lah. Kita mula-mula start pun kita start off dengan network yang kita ada, orang yang kita kenal apa semua, sebab masa MCO pertama tu memang susah nak dapat supplier sebab semua tutup. And then macam saya pun berubah bidang terus daripada travel ke peruncitan, nak kenal supplier makan apa semua tu kita tak kenal, but luckily we are in business networking group sebelum ni, so kita kenal orang ni produce ni kan, and then itulah masa yang kita gunakan network yang kita ada tu. Kita call balik, kita tanya sama ada dia running ke tak, boleh tak datang supply. So kita start off dengan kawan-kawan
So saya ada kawan buat ada kebun sayur, saya ada kawan yang produce pau. So tu antara benda yang kita jual dulu. Peringkat awal lah, peringkat awal. Peringkat awal. So kita start off with whatever we have. Kita buat WhatsApp order, kita buat Google form untuk diorang buat ordering online lah kononnya kan. Tapi we start whatever that we have at that point of time. Sampai bila dah kita boleh kan kita MCO listed I think in August in Julai kan. Julai August macam tu lah. Kan bila kita dah buat tu cepat-cepat kita dah move into kedai. Kita rasa kita ada capacity untuk pindah ke kedai sebab banyaklah faktor kan kita pun dah fikir sebelumnya apa bisnes yang kita nak buat and then bila ada peluang tu kita terus buka. That's how Aisyamat started lah. Saya rasa boleh bergerak dengan smooth lah. Agak smooth tu atas dasar memang dah dirancang daripada awal. Dirancang daripada awal mungkin juga daripada senarai yang dah ada tu ada banyak lagi idea bisnes yang lain. Tapi bila dah jadi MCO mungkin lebih clear apa bisnes yang sesuai, apa yang dikira sebagai critical essential business yang boleh dibuat kan. Betul. Sebab kita pun macam tak agak-agak juga masa mula-mula nak venture into this retail. Sebab kita tak pernah ni and then kita tahu retail ni dia punya margin lagi kecil. Sebelum ni kita berdalam servis kita punya calculation lain kan. Kita punya cost kita pun lain. Dalam 12 ke 15% saja kan. Retail lagi kecil, you jual rempah, you jual bawang, you jual beras apa semua tu kan. So mula-mula kita memang teragak-agak tapi bila kita dah pernah plan and then of course macam kita ada coach kita juga, kita punya coach yang kita refer macam mana kita nak buat benda-benda macam ni. So benda tu sangat membantu lah daripada segi bisnes. So bisnes ni kita tak boleh berseorangan lah especially dalam waktu-waktu sekarang kan. Ada network dan juga mentor yang bagus tu memang sangat membantu. Baik, kalau kita tengok bila sebut saja dengan bidang peruncitan, bila sebut pengedaran somehow memang berkait rapat dengan pengurusan stok, inventory management. So untuk mungkin Puan Nat dah dalam bisnes distribution ni dah agak lama. So almost 15 years 15 years in the market. So especially bila MSE sendiri dah berpindah saya kira sebagai berpindah kepada fasa kedua. Kalau sebelum ni berada di Shah Alam, satu yang bersifat store. Dan banyak dia punya distribution tu banyak dipositionkan market melalui online platform. So bila dah masuk fasa kedua dah pindah ke ada showroom lah. Pada masa yang sama ada store kat belakang kan. Mungkin boleh Puan Nat share sikit perubahan daripada model yang sebelum ni. Banyak orang pun tak datang. Kita senang cakap kata dari segi customer experience dia banyak melalui online sahaja. And then mungkin kalau ada pun berlaku bila you meet up the customer dekat their own premise. So bila masuk fasa kedua dah ada showroom, dah ada orang pun boleh walk in. So mungkin boleh share sikit transition yang berlaku dan apa yang dirancang daripada awal supaya dia punya perubahan ni dapat ditangani dengan baik. Okey, saya boleh cakapkan masa sebelum kita orang pindah ke Seri Kembangan ni, bisnes model kami ialah kepada kami tak buat retail lah. Kami just retail tu fokus on online. So masa tu online pun kami buat di platform marketplace yang memang ada sekarang ni, macam Lazada, Shopee tu. Kami dah mula seawal 4 tahun dulu lagi. Tapi permulaan dia tu memang dengan SKU 5 saja. Margin rendah tapi setakat kita nak teruskan kelangsungan hidup. Masa itulah bisnes kami kan. Jadinya waktu tu kami memang simpan stok
limited lah, tak boleh nak simpan banyak. So harga sama sebab kami memang tender punya harga tau. Harga jualan lah, harga jualan. Harga jualan sebab kami dapat yang bulk punya order walaupun kami order sikit-sikit. So sebab kita dah lama kan, jadi dia dapat lah harga yang macam tu. Jadi kalau macam healthcare pharmacist punya barang ni, dia depends pada industri. So maksudnya kalau you tender punya side, you punya barang-barang pun you tak boleh, apa yang supermarket jual you belum tentu you dapat jual. Tapi apa yang hospital punya pakai you akan dapat. So kami ni dikategorikan daripada awal registration tu, dia dah kira kami ni macam tender punya side. So macam diapers, adult diapers, so macam kedai runcit dia mungkin tak dapat harga yang kami dapat lah. So daripada situ kami buat platform, online platform. Sebabkan business drop kan, bila kita dah biasa main pesanan kerajaan, tiba-tiba ada masalah regulation tu, kita tak boleh nak adapt dengan situ. So kami pun buatlah slowly sampailah kami boleh buat dengan lesen apa semua dah complete. Dah okey, kami pindah ke Seri Kembangan, barulah start kami punya retail. So di retail ni dekat sini kami memang simpan stok. Jadinya bila 3 bulan lepas tu dia MCO. Pada saya tak anggap benda tu macam satu masalah yang besar sebab kami dah biasa orang tak walk in. Sebab dulu di office sana kami store je dengan office. Jadi saya dah terbiasa benda tu. So maksudnya you order barang, I try to convince people beli barang without sentuh pun. So I boleh jual katil, I boleh jual wheelchair. Itu kita belajar lah sebab masa kita orang start online pun dah lama tau, 5-6 tahun sebelum tu, starting dengan Facebook, lepas tu start dengan Lazada, Shopee. Lepas tu jadinya kita dah, mindset kita tu dah terbiasa, kita tak pegang stok tapi kita boleh jual. So bila pindah kepada sini MCO, kita masih boleh adapt. So orang tak kata jadi big issue lah. Kita dah memang into the shoes dah memang ada dekat situ dah. Jadi kita dah terbiasa. So apa yang kita buat, cumanya bila dah pindah dekat sini 2020 ni, saya tingkatkan lagi saya punya online platform. So maknanya instead of ada 2 kedai, saya tambah lagi 2 kedai lagi. So dulu orang cakap physical kedai kena ada banyak. Tapi saya adalah seorang yang, saya dengan partner saya macam kita orang fikir, buat apa kita nak invest duit overhead yang tinggi dekat sini, sedangkan kita boleh buka banyak kedai. Even kalau sampai nak jual ke Singapura pun tak ada masalah sebab kita dah boleh pergi dengan digital. So itu kita orang punya planning lah ke arah ke depan sana. Tapi buat masa ni memang kita concentrate on Malaysia punya market. So kalau dulu kami tak ada customer dari Sabah Sarawak, tapi bila kita dah start buat online digital platform, kita betul-betul fokus kali ni. Daripada yang 5 SKU 4 tahun dulu, sekarang kita dah ada dekat 300 SKU. Yang kita simpan stok sikit, kita upgrade, yang mana yang laju kita tambah lagi, jadi macam tambahkan kuantiti dia. Dan benda ni semua tak berlaku satu hari lah. So kalau nak katakan benda tu challenging dia dekat situ sebab saya dengan partner dah terbiasa sebab dulu kita orang dengan staff pun kurang, jadi staff pun tak ada product knowledge. So saya dah developkan benda tu dengan produk punya dia punya cara nak pakai apa semua tu saya dah letakkan dalam YouTube. So saya dah attachkan sekali dekat situ. Jadi dia dah jadi one stop kat situ supaya saya dan partner senang. Jadi macam partner saya pun kalau ada macam orang inquiry barang, dia paste saja link tu. So dia pun dah membantu saya buat sales. Explanation. So mudah nak explain dari segi produk, dia punya usage. Cuma je kena cerita jugalah kadang-kadang macam staff pun dia dah biasa main dengan produk katalog tu semua tu, dia dah biasa. So dia orang belajar pun daripada situ. Jadi saya rasa benda tu yang buatkan kita orang boleh teruskan waktu pandemik ni, salah satunya sebab kita dah memang duduk di dalam digital tu. Kita dah start awal daripada orang lain buat. So kat situ membantu sangat. Okay, saya ada soalan untuk Puan Nadia, Ashamat. Saya salah seorang daripada pengunjung Ashamat. Minggu sekali pun pergi rekod. Okay. Ada saham tu, ada saham. Ya. Ada saham tu, simpan saham. Kita simpan saham itu. Kata silap tadi dengan cerita that Puan Nadia dengan suami duduk dah
dah buat perancangan sebelum adanya COVID-19 lagi, pasal nobody knows kan COVID-19. Betul. Okay, apakah yang ada sekarang ni, image dia dengan dia punya setting tu adalah satu yang dirancang dengan elok walaupun dalam keadaan tergesa-gesa, atau sebenarnya yang buka tu adalah bukan model yang sebenar sebab kan tergesa-gesa. Kalau dah tak ada COVID-19, dia mungkin akan lagi besar ke dan sebagainya, because tadi saya dengar macam tergesa-gesa kan, pasal dah cari replacement because of our travel activity dah tak nak buat kan. Okay? Jadi adakah super je walaupun tergesa-gesa buat dengan keadaan yang the best from the beginning? Okay, kalau nak jawab the best from the beginning, of course lah tak lah. Sebab kita punya planning tu pun bukannya planning makan tahun. Planning dia macam borak-borak awal tahun lah. Awal tahun kan kita COVID bulan 3 kan. Kita borak-borak convince suami pun convince kita balik bercakap dengan kita punya coach. Betul ke ni nak tukar ni? Lepas tu pap terus kita punya COVID kan. Jadi kalau tengok kalau pernah datang ke Aisyah Mat, Coach Asri datang ke Aisyah Mat USJ dengan Aisyah Mat Section 7, kita ada 2 cawangan. Memang lain lah daripada segi planogram sama, maknanya kawasan kita tempat kita display tu lebih kurang sama. Tapi macam lantai dekat Section 7 kita tak sempat pun nak buat tiles, kita tak sempat nak buat apa. Kita masuk kedai tu dengan as it is. Sebab tuan kedai pun kebetulan dia pun dah move out sebelum COVID. Tapi dia masih tinggalkan lagi dengan dia punya gondola. Kami ambil sebahagian daripada gondola tu. Dia ada gondola dia apa semua. Tapi kedai tu kita tak boleh nak buat renovation pun. So lantai saya tak sempat apa, kita just cat je balik lantai tu. Lepas tu cat dinding pun sekadar yang boleh buat waktu tu. Sebab masa tu memang tergesa-gesa. Kita masuk dengan rak yang separuh je kedai. Lepas tu bila dah semua industri boleh gerak baru kita beli rak. So kita progress along the way. So dia tak adalah kata this is exactly what we want it to be. In fact dekat USJ pun walaupun masa tu MCO dah lifted kan, kita ni sekejap PKPD dan segala-gala PKP yang kita ada ni. That's the best about Malaysia. So kita punya plan ni terkejut juga. Okay, kita dah dapat kedai. PKPD dah tak boleh buat renovation. Tunggulah sekejap. Lepas tu kalau buat pun hari tu sekejap buat sini sempat siap. Okay, cat dinding, wiring kita buat dulu. Lepas tu cat dinding sekejap. Lepas tu tunggu signboard lama lagi. So benda tu nak kata perfect tak perfect, but we have to progress along the way sebab kita ada expenses yang kita kena bayar, kita ada banyak lagi tanggungan kita dan sebagainya. So nak tunggu sampai benda tu perfect saya rasa memang tak akan dapat. Wallahualam kalau kita ni kan September, Ogos ni sama ada kita ni PKP apa lagi lepas ni, wallahualam. Jadi pada saya it's not a perfect plan, it's not a perfect shop even, but we have to progress dan juga kita perbaikilah kelemahan kita dari masa ke semasa. Satu tanya lagi lah, maybe Puan Nadia jugalah ada orang tua-tua cakap lah, saya tak tua lagi ya. Orang tua-tua cakap that sesuatu yang kita buat dalam keadaan pressing tu kan adalah lebih meyakinkan berbanding dalam keadaan yang relax. Tunggulah bulan depan lah kan, ekonomi baik lah baru kita buat kan, okay? Kata-kata macam tu. Tapi ada juga argument mengatakan ekonomi baik tu adalah perlu tak. Tapi rata-rata kawan-kawan saya pun ada yang buat bisnes juga yang dibuat secara tertib ni, yang tunggu nyari bulan tertentu, tahun tertentu. Tengok hari kan? Dia tengok hari. Tengok hari kan, tengoknya matahari jatuh kat mana kan. Ramai dah tak ada dah. Tapi tengok tu, itu ada lagi tau. So apa sebenarnya yang ada dalam bisnes tu yang buatkan yang masih stay tu? Adakah planning dibantu dengan leadership owner dia tu ke, atau ekonomi sebenarnya yang buatkan dia hidup tu? Okay. Tanya Puan Nadia, sorry.
Saya rasa betul lah juga tu. Kadang-kadang bila kita dalam keadaan yang tertekan, kan, bila kita dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan pressure, we can actually go beyond what we think we can. Kan, sebab kita cross memang the limit, cross our limit. We can cross the limit sebenarnya. Yang selama ni masa sebelum, for example my case lah kan, sebelum kita buka tu awal tahun tu kita pun relax. Kita ingat travel ni okey lagi. In fact kita punya planning travel a year tu kita banyak group departure. So kita relax pasal planning ni. Nanti market buka balik, kita dah ada plan ke situ ke sini, plan apa semua dah ada kan? Wallahualam banyak lagi cabaran travel ni. Macam Coach Syazri cakap lah tadi kan, kalau kita buka je pun kita boleh tentu ada customer and kita ada backlog yang sangat banyak sebelum ni kan. So challenge tu sangat besar sebenarnya. Tapi bila kita dah dalam keadaan pressure macam tu, baru kita cepat, kepala otak kita ni cepat fikir, dah kotak travel ni nak buat apa dulu ni. And then kita mungkin tak ada masa untuk, kita risau juga, kita memikir juga, what if tak jadi, what if jadi apa semua kan. Tapi bila kita dalam waktu yang suntuk dan juga pressure tu, kita boleh tangani insyaAllah. Tapi of course lah, it's not as easy as kita cakap. Kita kena ada banyak rujukan juga, keberanian, pengalaman yang kita ada. Because macam travel ni, dia punya momentum tu dah banyak mengajar kita sebelum ni. Kita dah banyak cabaran sebelum ni kan, dengan margin yang getting smaller dulu. And then technology taking over some of the services, betul tak? Betul. Customer behavior dah berubah. Customer behavior berubah. Kita dah adapt dengan a lot of changes over the years, macam-macam. Sekejap macam ni, sekejap macam ni. You know, orang dah tak guna travel agency, orang dah buat booking online sendiri. Sekarang ni kalau nak dapat balik, so kita dah biasa dengan keadaan yang sentiasa berubah dalam travel ni. Jadi bila kena macam tu, kita cepat adapt lah. Cuma the good thing is that we have a good connection and also network. I always believe in good network. Sebab itu yang membantu kita untuk go further. Kalau kita seorang-seorang, saya rasa memang kita akan sentiasa stuck lah. Kita ada juga kawan yang masih lagi tak boleh move on, masih lagi nak fight in this tourism. Bukan kata tak ada peluang akan datang, mungkin ada yang kita tak nak. Ada lagi ada lagi hoping. Ada yang tak boleh lagi nak move on. Ada yang masih dah 17 bulan in the situasi macam ni. Yes. How they survive? Susah lah nak cakap. Ada yang boleh survive, banyak lah. Ada juga yang berubah, ada into food, ada into agriculture, pertanian dan sebagainya kan. Tapi ada juga yang jadi agent kan, sekarang banyak stockist, agent dan sebagainya. Tapi ada juga yang masih lagi mengharapkan, mungkin saving dia banyak lah. Macam kita saving tak banyak. Kalau kita tak berubah, bukan saja bisnes dengan kita terus terlingkup kan. So kita tak nak tu berlaku untuk keluarga kita lah. Jadi itu yang perubahan bila kita dah dalam keadaan tertekan. Saya rasa memang insyaAllah kita dapat network yang bagus, sokongan yang bagus, sekeliling yang bagus dan juga coach, network, mentor, semua tu membantu kita untuk keluar daripada kesulitan tu insyaAllah. Thank you. I think itu jawapan nak saya, because apa nak tahu juga kalau Aisyah Mak dibuat dalam keadaan ideal, rasa cantik lagi kot, tapi mungkin tak ada pula dalam mungkin tak ada, banyak sangat fikir nak itu nak ini dia punya what if pun mungkin panjang 3 kaki, what if saja tak, tapi dalam keadaan yang terdesak, what if dipendekkan. Ada what if tu kan, ada what if tapi bukan dia dipendekkan sangat because of terdesak, pressing dan sebagainya tak kan. Mungkin masa tu Puan Nadia kata either do or die, betul tak? Okay? Betul. Either do or die, tak ada cara lain, dan based on calculation yang ada tu, I think tak ada dah nak die sangat, dia punya do tu lebih, betul tak? Betul. Okay. Dia survival mood tu datang sendiri, so kita tak boleh nak berlengah-lengah. Apa yang saya nak cantumkan pertanyaan saya adalah, ramai orang dalam keadaan yang stres itu diuji dengan leadership style dia. Okay? All this while, even though business dah 15 tahun, tapi keadaan ekonomi business tu tak mengujinya. So, kalau setakat foreign exchange, turbulence, ekonomi tu tak hit sangat, betul tak? Tapi this not really hit anything
semua orang lah, tak? Yeah. So untuk ramai yang tak kuat semangat dia punya leadership tu, dia jadi macam bengong sekejap lah. Kalau orang kampung dia bengong and then tak berkawan siapa tak, okay? Which is ramai usahawan-usahawan or business owner kat luar macam tu, kan? It's not that dia business dia tu tak naik apa, tak boleh teruskan, but because of he or she, okay, yang dah tak nak fikir dah. Okay, dekat sini yang saya kata ada macam leadership crisis. Leadership crisis dia tu. Because it has never been tested for the past many years. Pasal dia mungkin start during good time, dah 20 years pun good time lagi. Masuk ke tahun 21, terus pandemik ni yang memang tak ada CP-CP sikit dah. Terus cantas terus. Pukul habis. Betul. Terus kan. So that's why I said business yang ada sekarang ni saya betul respect usahawan yang masih ada, because itu adalah result daripada kekuatan leadership yang ada pada setiap seorang, kan. Ada kecil masa sekarang pada apa, because as compared to orang lain dah tak ada dah. Ada yang bertukar bisnes dan ada tak ada apa betul. Ada yang tak ada apa. Then dia punya lifestyle dah tukar dan sebagainya. Alright. Okay. Okay. Saya nak pick up satu soalan daripada kita punya penonton lah. Penonton kan. So soalan daripada Cik Zulkifli Mustafa. Cik Zul ni memang saya siang tadi pun baru communicate dengan dia. So ni orang dalam bidang farmasi. So ada beberapa cawangan farmasi di bahagian utara. So soalan dia dalam bidang peruncitan, apakah bentuk-bentuk cabaran dalam pengurusan inventory dan tip-tip berguna dalam pengurusan inventory yang boleh dikongsikan? Satu, saya boleh sebelum kita punya panel sambut soalan ni, saya pick up tadi soalan jawapan daripada Puan Nat. Puan Nat saja ada maklumkan dalam keadaan sekarang antara isunya adalah kita cakap susah nak dapat supply. Walaupun you ada demand kat luar, tapi bila when it comes to fulfill dia punya demand tu tak dapat because of supplier sendiri pun tutup. Ada setengah kilang yang tak dapat approval daripada MIPI ke, ataupun dia sendiri pun import daripada overseas. Banyak barang-barang tu stuck kat situ. So mungkin nak dengar daripada kedua-dua panel juga mungkin ada tips selain daripada tu sebelum kita ke further question. Silakan. Puan Nat. Untuk supply yang tak ni bentuk-bentuk cabaran dalam pengurusan inventory dan dan tips yang berguna. Untuk basically yang melibatkan inventory lah. So kalau macam untuk peruncitan ni, sebab kalau ikutkan saya barulah juga, tapi sebab kita dah main dengan stok daripada awal tu, apa yang saya boleh kongsikan, sebab bila kami main online, lepas tu kami pula ada banyak platform, jadinya dia punya stok jalan laju. So apa yang paling saya nampak selalunya cabaran-cabaran dia, isu dia ialah kadang-kadang bila stok masuk tak sempat key in, stok dah keluar tau. So kat situ pun mainkan peranan juga. Penting staff kena ikut SOP. You kena buat satu SOP which is staff you kena key in juga macam mana kena key in walaupun lambat. Key in juga. Lepas tu untuk order, untuk booking order pun sama juga. Dia akan happen macam kami ni ada 2-3 maksudnya kami ada 2. Satu supplier dari overseas, satu lagi supplier di local. So apa yang kami buat, kalau macam pembekalan fast moving item, kalau overseas punya kami kena bulk lah, beli order bulk. So itu pun kami kena limitkan juga. So bekalan tu untuk berapa bulan. So kalau macam ada, kita akan slowly. Selalunya kalau nak buat perancangan stok inventory ni, you kena planning you punya cash flow juga.
Sebab kami memang modal sendirilah, tak ada ayah ke abang ke yang tolong sponsor. Jadi untuk planning cash flow tu untuk planning cash flow tu you kena betul-betul, sebab kami buat 3 bulan sekali. So masa time nak beli barang pun saya dah suggestkan dengan saya punya finance, saya dah listkan barang apa saya nak beli. So you dah fokus. You dah fokus apa produk yang akan demand. Ya, you kena buat fokus jualan, fokus belian, you dah kena buat dah awal-awal. So fokus belian daripada fokus jualan lepas. Faham kan? So fokus yang kita nak beli ni, yang lepas tu macam mana. So dari situ juga kita orang wujudkan satu workspace punya sistem lah, yang kami pakai workspace, Google punya workspace yang free je. You all pun boleh pakai, sebab saya dengan partner saya yang jaga stok di Penang. So saya di KL, di Selangor. KL pula. Di Selangor. Jadinya dia jaga stok, tapi dia boleh tahu kalau ada stok yang hilang ke stok. Yang hilang dari radar lah bukan curi tau. Hilang dari radar walaupun kami tak ada CCTV. So kami punya saya boleh kata stok kami kena betul-betul kira. Stok keluar laju, lepas tu stok masuk pun lajulah, sebab kita takkan keep banyak-banyak, sebab macam saya cakap cash flow kita tight nanti. So barang yang fast selling kita dah fokus dah berapa banyak kita nak. Sama juga dengan barang overseas, saya akan list dah apa benda ni yang mana dia approve ikut daripada kita orang punya budget forecast tu. 3 bulan lah biasanya kami buat. Jadi yang itu yang kita jalan. So dari situ juga bila beli barang-barang untuk stok ni, kita sebab saya ni ada 2 mindset. Satu, saya orang sales juga. So satu, saya business owner. So saya kalau ikut salesman, kalau saya dululah kat office lama dulu kan, saya nak stok ada banyak. Itu mindset orang sales. Aku nak banyak stok, aku senang jual. Ikut nak A, aku boleh boleh beli A, B, C, kita upsell. Tapi as a business owner punya mindset, saya kena fikir, cukup ke duit nanti nak running balik. So jangan tamak. Satu, you all tadi tu kena ada SOP untuk pekerja. Lepas tu kena upgrade lah sistem inventory tu. Kalau dah ada sistem inventory pun masih lag lagi, ada juga barang hilang, missing in action apa semua, you kena tambah baik dengan mungkin kena buat manual sikit lah. Berapa kerap dia punya kemas kini tu? Selang masa untuk kemas kini. Kami buat hari-hari. Sebab kami buat hari-hari. Stok kami memang hari-hari. Hari-hari keluar, hari-hari memang macam kedai runcit, tapi pada saya sebab kita macam tengah-tengah antara kedai runcit dengan pembekalan distributing yang sekali-sekala tu. So memang kami buat macam tu, style macam tu sebab kami di medium side. Jadinya bila order lepas tu bila dah buat fokus untuk belian tu, sama juga nanti nak fokus marketing pun sama juga nanti daripada belian tadi. So dia saling berkait. So kalau you nak buat pengurusan inventory, kena tengok dari tiga-tiga sektor ni. Daripada you nak beli barang, you punya jualan tadi, dengan you nak marketing tu nanti. You nak letak berapa banyak you nak bakar modal you pula tadi yang you dah spend duit tadi. So untuk inventory juga lagi sekali yang saya suka tekankan, you nak beli barang apa, you jangan short sendiri. Apa yang macam saya buat, saya akan check apa trend yang terkini. Sebab macam kalau kami buat online, saya boleh check dengan Google AdWords, saya boleh Google search, saya boleh tengok apa yang tengah trending. Barang apa yang orang tengah search bulan tu ataupun 3 bulan ke belakang. Waktu dia ikut season ikut season. Kita boleh setting coach, dia ada kita dah masuk bab lain. Dia boleh cari, kita boleh cari. So kita boleh nampak berapa orang yang tengok benda tu. So barang tu lah tengah in. Barang tu lah tengah in. So you kena, sekarang saya rasa dah mudah sikit kalau untuk runcit. You kena tahu apa barang in, yang itu you jual. Yang itu you push. So untuk kalau inventory, kalau negara yang ada 4 musim, dia orang senang track. Kalau katalah musim panas lebih ke arah krim, kalau musim spring lebih ke arah yang air sejuk gitu kan. Jadi untuk Malaysia kita ada satu musim, musim satu lagi tu musim banjir hujan terus kan. So dia punya prediction barang tu tak boleh nak ni sangat kan. So sekarang dah ada musim baru.
Macam apa? Apa musim lockdown, full lockdown Okay. musim. Saya rasa compare Lockdown tak habis. Puan Nat dengan Puan Nadia, maybe Puan Nat very lucky pasal pegangan stok tak sebanyak Puan Nadia. Because Puan Nadia dia punya business sector memang orang pergi kalau tengok ikan seekor lari balik lah kan. Kurang-kurangnya ikan ada 20 ekor gitu. Jadi yalah itu adalah rezeki masing-masing lah kan. Jadi macam Puan Nat, orang boleh beli hasil dengan menengok katalog. Okay, katalog. Jadi macam mana Puan Nat ambil kesempatan dalam keadaan COVID ni yang kata-kata orang tak ada pilihan sangat. Bukan tak ada pilihan, tak ada pilihan sangat untuk menengok tas-tas baru beli. No choice but to tengok tu. So apa orang kata opportunity ataupun apa yang you buat, ambil kesempatan dalam keadaan sekarang. Apa yang saya buat? Saya buat macam ni. Kita buatkan dia satu, saya akan setkan satu, maksudnya macam kami reseller. So saya boleh buat banyak benda dengan bila kita jadi reseller. Dia challenge jugalah, orang lain terus harga apa semua tu. Tapi apa yang kita boleh buat ialah macam kalau online punya site, kami akan tambah baik kami punya information lah. So mungkin kedai orang lain setakat tu je, biasa-biasa ambil gambar letak atas meja, lepas tu dah tepek dekat kedai dia kan, dekat kedai online dia. Tapi kami ambil effort, kami memang ada hire satu digital marketer yang untuk buat jaga tu semua. So kita sediakan satu template, kita brandingkan benda tu supaya kalau dia pergi di platform Lazada pun gambar tu, kalau dia pergi di website kami pun gambar tu, kalau dia pergi di mana-mana pun gambar tu. Kalau kita buat iklan pun dia nampak iklan tu dekat Netflix, bukan Netflix. Netflix dekat mana-mana pun dia kan dia ikut kan. Jadi dia akan guna gambar yang sama. So kat situ kita dah create branding kat situ. Dia akan follow kan. Dia akan follow wherever kita dekat blog ke dekat website mana-mana dia akan ikut. Yang tu orang bayar lah. Lepas tu jadinya bila ambil kesempatan yang macam aku cakap tadi, kelebihannya sebab dalam market healthcare ni tak banyak lagi yang fokus ke arah macam online. Mungkin ada ramai, tapi untuk rehab punya site kami tak ramai lagi. Jadi saya ambil kesempatan daripada situ, tambah baik lagi produk saya punya produk info. So mungkin sebelum ni orang lain tak buat video, kami buat video. So wujudnya ada YouTube channel untuk Medina. Jadi kami naikkan kami punya branding punya kerja tu lah kat situ. So mana dalam keadaan COVID ni kredibiliti dia naik dengan sendiri. Ya. Betul kata tadi apa yang kita buat dalam keadaan yang stressful atau dalam keadaan bukan ideal, dia lebih menjadi kan, pasal otak kita akan memilih sama ada tak buat buat sampai jadi. Pasal lagi satu ada coach masa untuk kita relax, esok lusa balik kampung dulu lah, tak ada kan. Lagi satu coach, kita bila kita hungry, kalau kita lapar, kita tahu cara nak cari makan. Saya selalu guna benda tu lah. Selalunya kadang-kadang orang rasa down bila dia dalam banyak sourcing yang dia tak cukup kan. Tapi pada saya dengan partner, saya akan cakap macam ni. Saya akan kata bila kita hungry, kita akan sentiasa ada jalan. Kita akan sentiasa kreatif. Kalau orang yang lapar ni, dia akan kreatif. Roti pun sekeping pun boleh jadi macam-macam. Jadi roti pizza kan, jadi pizza. Macam tu lah those yang tak boleh memikir sangat tu basically they are just thirsty, not hungry, is it? Dia kena lapar. Kena badan. Mungkin tak cukup lapar ke? Cukup lapar lah. Okay, sebagai peminat Aisyah Mat lah, nak tanya sikit lah. So apa peminat mesti peminat. Bawa wallet, minat membeli. So, okay, apa perancangan Aisyah Mat dalam maybe 2022, maybe saya kira dah 2 unit dia kira macam success because of bukannya profitnya tinggi, tak kira macam tu lah, success because of buat dalam keadaan bidang terjun sikit, okay, tak? Tapi
dia menjadi. So adakah ini nampak sebagai satu potensi yang boleh teruskan, maybe satu lagi ke dua lagi at least ke mana-mana kan, because rata-rata orang tak ada memilih sangat, because orang keluar pun sekejap, okay, 2 hours a day, sekali keluar 2 hours ataupun seminggu sekali kan. Jadi dia punya orang kendak-kendak orang dulu pun dah banyak dikurangkan, dah as long as pergi dapat buat berapa tu balik. So adakah itu satu peluang yang Puan Nadia dengan husband tengok ni sebagai okay, 2022 is another investment nak buatkan? Memang dalam planning kami adalah untuk membuka lebih lagi banyak cawangan, Aisyah Ahmad, sebab bila kita dah dalam bidang peruncitan ni yang kita nampak, especially groceries lah groceries kita nampak yang kita perlu ada banyak cawangan untuk kita dapatkan volume membeli tu dan juga profit. Sebab lagi banyak yang kita jual daripada segi volume, kita dapat kurangkanlah juga kita punya overhead daripada segi pengurusan dan sebagainya. So memang dalam perancangan kami untuk membuka lebih banyak cawangan into 2022. Kalau ada rezeki tahun ni mana tahu akhir tahun ke dapat buka satu ke, tapi mencabarlah benda tu sebab kita tak tahu lagi kan kita ni boleh bekerja macam biasa ke tak. Takut nanti kita dah bayar sewa pun tak boleh nak renovate dan sebagainya. So boleh semua cost. Jadi perlu, Aisyah Ahmad memang perlu membuka lebih banyak untuk kita dapat lebih menjana profit. Bukan saja untuk survive tapi menjana profit. Dalam kes ni the fear of COVID situation tu lagi takut ke, atau the fear of putting the capital tu lagi fear? Dia dua-dua lah tu Coach Shastri, sebab misal kata the fear of COVID-19 ni sebenarnya tak ada sangat lah pada kami sebab kami boleh berniaga macam biasa. Jadi kesempatan tu kami gunakan untuk kebaikan bisnes lah, maknanya orang pun tak boleh nak shopping keluar kan, cari pun barang-barang essential. So that's where Aisyah Ahmad being the one of the choice lah. Tapi harapnya lepas ni walaupun bukan musim COVID, Aisyah Ahmad masih kekal. That's why kita tetap meneruskan aktiviti branding, kita tetap menjaga kita punya servis. In fact bila you datang Aisyah Ahmad, there's always good Muslim product ada kat situ. Bukan saja barang-barang yang sama. Some feedback yang kita dapat daripada pengunjung adalah dia tak nampak benda ni terjual kat tempat lain. Aisyah Ahmad je ada jual. Kenapa saya tak pernah kenal pun barang ni? Wah, this is all good packaging. Orang kita Bumi Putra punya buat kan. So they don't really see this. Bila dia jumpa kat Aisyah Ahmad, dia cuba sedap. Then they repeat. So kita nak kekalkan that kind of branding. Maknanya dekat Aisyah Ahmad ni you can find good Muslim products. Tak mungkin orang lain tak carry, but we carry, but we very selective. Packaging kena cantik, kena ada barcode dan sebagainya. Dan kita test semua barang-barang yang masuk kat Aisyah Ahmad. So that's one our USP lah. Jadi macam bila jadi COVID ni yang kita nampak ada salah satu peluang untuk industri peruncitan, especially barang-barang runcit lah, sebab orang masih perlukan. Kan dia barang-barang asas, apa-apa pun yang jadi insyaAllah orang masih perlu makan dan sebagainya. Tapi masa COVID ni yang kita takut macam tadi Puan Nek cakap adalah short of supply. Jadi kita kena bijak dalam pengurusan inventory lah. Macam mana dibuat dekat di Aisyah Ahmad pasal you pun dah ada 2 cawangan and then dengan SKU yang banyak sekarang kan. So apa yang dikira sebagai satu critical factor dalam menguruskan inventory di Aisyah Ahmad tu? Pengurusan inventory ni pada saya masih lagi mencabar untuk saya. Sebab kita selama ni selama travel tu tak ada inventory sangat lah, servis. Tapi bila inventory tiket, inventory tiket itu pun sekarang dah paperless. So it's all electronic based kan. So kita tak ada inventory yang banyak lah.
Macam bila saya masuk dalam industri peruncitan, kita ada lebih kurang 2,500, lebih lah 2,500 SKU. So daripada sekecil-kecil benda rempah bonjot pun kita kena kira kan, sampai ke sebesar-besar item pun, besar item pun beras lah kot, minyak, beras kan. So benda kecil-kecil yang kita bila kita buat stock take tu, ya Allah susahnya nak buat stock take rupanya. So benda tu kita belajar. Kita baru setahun setengah, kita belajar lah. Yang apa yang saya boleh cakap, kalau kita dalam industri peruncitan macam saya, bila sampai stok tu memang kena buat receiving, tak boleh lari, and then kena control wastage. Sebab kita alhamdulillah kami ada staff yang sangat berdedikasi, tak adalah kes kecurian apa semua tu, tak ada, daripada staff tak ada. Customer pun alhamdulillah jujur-jujur yang datang kat Aisyah Mat ni. So macam saya lah, Masuk lah. Cik Syah pun datang Aisyah Mat USJ kan. So tak ada isu, alhamdulillah tak diuji lagi isu macam tu. Cuma macam isu-isu wastage. Kadang-kadang bila wastage daripada segi, kita kan involved dengan sayur, buah, perishable item. So you have to like really tengok okay berapa banyak kita nak spend. Speed is very important. Nak beli banyak-banyak sayur sebab nak kejarkan volume beli yang tukar tu pun tak guna juga kalau tak habis. So kita buat beli yang mungkin sikit, but then we guarantee you the freshness of the veggie and fruit. Sebab kita seminggu 3 kali rotation kita masuk macam tu. So itu antara salah satu pengurusan yang kita kena jaga lah. Wastage tu kita track, kita tulis kat dalam weekly, kita ambil weekly wastage report. Kita ajar staff kita cara nak potong kotak, selalu juga berlaku potong kotak, kan kita guna pisau, habis barang dalam tu pun terpotong sekali. Benda-benda macam tu dulu kita dah startkan jadi kan. Tapi every time macam tepung minyak, sakit hati, habis barang kat dalam tu kena jual. Duit kita kan buka barang main tarah habis koyak. So benda-benda tu adalah tepung wastage lah, yang gula semua terpotong kan. Tepung gula apa semua potong. Lepas tu benda-benda macam tu lah. Yes, benda kecil-kecil, tapi bila runcit ni macam gula kita punya untung mungkin 10 sen 20 sen, terasa lah. Untungnya tak ada, dah tak boleh jual dah ni. So kita training, SOP is very important, stock count, memang sangat mencabar daripada segi peruncitan, tapi sesuatu yang kita kena belajar whatever it is. Dan macam kami control stock, bukan HQ section 7 yang start dulu, Aisyah Mat section 7. So Aisyah Mat banyak, and then dia besar sikit kedai dia, sebelah kan tu store. So kita banyak manage store daripada situ lah. USJ dia banyak receiving je. Kita beli central purchase lah kira. At the moment Kalau macam kita 3 orang ni, kalau tersasul pergi tak bawa wallet pun okey lah kan. Lepas tu bayar kemudian tak ada masalah kan. Pukul 3.5 tak ada dia Aisyah Mat. Okay, last question untuk last question untuk Puan Nadia kan. Belum sampai stok orang dah bayar. Okay, one last question untuk Puan Nadia, untuk Aisyah Mat lah basically kan. How do you find the brand tu? Ada setengah orang kata pakai nama orang putih sedap sikit kan, okay, lebih memanggil, orang cakap macam apa-apalah kan. So bila Aisyah tu nama Melayu, nama seorang perempuan, nama Arab, all this thing kan. Do you think that nama tak menjadi halangan sangat? Atau just you are so lucky dekat situ ni ke macam mana? Ada setengah orang fikir ada setengah orang bunyi saja nama orang putih, good kan, apa-apa kan, dengar je nama Melayu, apa tu, setengah-setengah macam tu kan. So do you have your own reason, your own way to argue, mengatakan no, nama ni dan sebagainya, atau apa yang buatkan orang datang? Adakah nama ke atau services ke apa? I think it's back to konsep kita lah. Sebab konsep Aisyah Mat adalah halal mat. So kita bawakan hanya Muslim products. One of the reason kenapa bila kita decide untuk venture into this peruncitan, groceries, kita pilih untuk fokus kepada Muslim product. Satu, kita nampak dia punya demand dah semakin tinggi. Awareness terhadap Muslim products tu dah ada kan. One of it mungkinlah salah satu faktor juga
buy Muslim first tu, diorang dah gerakkan dan sebagainya. Tu pertama, awareness tu ada, and then demand tu pun ada. Dia bukan sekadar awareness je. And then produk-produk orang kita pun, usahawan-usahawan kita pun dah berdaya maju dah. Packaging pun dah tukar apa semua. Kalau tengok branding, packaging, wording yang diorang guna tu dah setanding dengan produk-produk lain. So itu pun beri keyakinan pada kami untuk teruskan dengan konsep tu. So bila kita memilih konsep Halal Mart, kita mencari nama-nama yang menunjukkan konsep tu lah. So banyaklah nama-nama kat luar tu yang sebelum kita keluar dengan Aisyah Mart pun adalah nama-nama lain yang kita pick. Belakang dia ada grocer apa semua kan, belakang ada greens dan sebagainya. But then we think that okay, why not Aisyah? Satu, nama isteri Rasulullah is very simple name untuk orang ingat dan pronounce, and our daughter's name. Dia adalah relate sikit kan. So kita pilih nama tu berdasarkan konsep dan USP yang kita nak bawakan. Cucu saya pun nama Aisyah juga tapi tak ada Ish. Dah ni modern sikit lah. Because untuk di kalangan orang mungkin 5/10 suka mendengar perkataan Inggeris kan, nama-nama brand Inggeris. Jadi adakah when come to Aisyah Mart ni, bila nama tu orang yang biasa suka nama Inggeris pun dia jadi macam okey lah. Kau macam mana? Dia dah ada mat kat belakang tu semua. Dia macam kita attract so far yang setakat ni yang saya perasan dan juga yang apa yang kita nak, actually kita nak attract medium to premium market juga. That's why kita punya cara, kita punya branding, cara kita placement kita dekat social media dan sebagainya, kita pun guna dua language. Kita tak, and then kita pun walaupun kita orang kata promote Muslim product, kita tak into like macam buy only Muslim, don't buy other brands. Kita tak macam tu. Kita bawa kepada apa kelebihan produk ni. Kita tak adalah macam you beli ni jangan beli ni. Kita tak macam tu. Ada serta kedai yang saya perasan walaupun Halal Mart tapi dia terlampau macam jangan makan ni je. Fanatik. Fanatik. I think benda yang sama juga bila berlaku contoh macam Islamic financial product macam takaful compared to insurance. Ada setengah orang banyak bercerita konsep against instead of dia bercerita kebaikan apa semua tu. So our approach is different. Sebab kita pun placement kita kalau lepas ni pun kita nak buka, kita nak cari location yang suit to what the type of customer yang kita nak serve. Seri Kembangan apa? Itulah nanti cadangkan ni mana lokasi yang bagus-bagus. Kedai saya. Sebelah. Itulah antara sebabnya yang kita pilih nama dan juga konsep tu. Saya banyak Puan Nadia share. Saya nak bagi Puan Nadia rehat sekejap. Boleh. Saya nak beralih kepada Puan Nat Puan Nat dah rehat lama tu, kita bagi soalan sikit lah. Baik. Okay, kalau kita dengar banyak bila ABE kita one of the program yang kita ada adalah kita panggil business plan review, yang mana kita mendengar daripada usahawan dekat luar, mungkin dia perlu nak dapatkan third party feedback ataupun kita rasa untuk confirm saya punya planning ni is it doable ataupun dilihat sebagai bersesuaian dengan kehendak ke depan atau tak. So dibentangkan dengan their business plan to us. So as compared to setengah usahawan, mungkin sama ada dia bercakap dalam keadaan kecewa ataupun bercakap atas dasar dia punya own personal opinion experience kan. Ada setengahnya berpendapat that tak perlulah nak buat planning sangat. Kita dah buat MCO one dulu, dah buat asyik plan tak jadi ataupun dah plan tapi dia tak jadi dalam keadaan duk plan tu tak jadi, bila tak plan jadi. So rasanya lah dia rasa. Tapi berdasarkan saya dengan konsultasi bila ADA kita bertemu dengan usahawan, sebenarnya dia ada planning tu. Cuma tak
tak secara bertulis, mungkin tak lengkap kan. Zahirkan. Tak dizahirkan. Wow. Ni sebab tak seminggu dua ni dia krisis perlembagaan ada sebut zahir-zahir, saya ikut je. Okay. So mungkin boleh dengar opinion daripada Puan Nat lah. So sampai setakat mana yang sebenarnya seorang usahawan tu berkeperluan untuk membuat perancangan dalam dia punya bisnes. So kalau dulu kata buat business plan setahun, lepas tu dia tak revise ke apa kan, mungkin masih boleh pakai. Tapi bila dah dalam keadaan sekarang ni, adakah masih relevan the same practice atau macam mana? So Puan Nat, over to you. Okay, saya boleh cakap sebelum ni kami buat business plan macam orang lain, buat budget, bukan business plan lah saya boleh cakap. Kami buat budget, partner saya finance, dia akan buat budget setiap setahun sekali. So duduklah kat situ, duduk tunggu target tu, ikut bulan-bulan dia, achieve tak achieve. Macam mana nak buat, macam itulah yang kita orang buat. Lebih kepada, kita kata kita plan, saya rasa kebanyakan usahawan kat luar sana yang dia anggapkan planning tu mungkin dia tak betul-betul memahami apa itu planning dan mungkin dia tak tahu cara nak plan macam mana. So apa yang saya dan partner saya lalui, benda tu ialah macam saya cakap tadi, kami buat budget. Orang kata buat budget, usahawan kena ada budget, usahawan kena buat management account. Buat, tapi what's next? Kita tak betul-betul go deep. So bila tahun 2018 tu happens, kami ni bertemu jodoh dengan ABA masa tu. Sebab tu lepas pada jumpa ABA tu kami ada masuk business review yang macam kau cakap tadi tu. Masa itulah kami tahu rupanya bukan setakat kita ni just buat business budget. So apa yang kita nak kena letakkan dekat budget tu, dia rely on dengan yang jualan yang kita nak buat, siapa yang kita nak jumpa nanti, sales target kita macam mana. Sebab masa time tu kami buat pesanan kerajaan, kita punya pattern tau. Waktu bulan 1 hingga bulan 3 macam mana. Bulan 4 sampai bulan ni kita dah rasa macam mungkin macam tu lah kot sampai bila-bila, business pattern kita macam tu je. So budget kita tiap-tiap tahun pun macam tu, kita naik lagi 10%, naik lagi. So dia tak terasa sebab kami punya pattern tu macam cantik je. Jadi happens bila business kami drop dan kami sampai ke arah nak decide nak tutup business. So masa tu lah nak decide tu nak ke tak nak. So macam saya rasa happen dekat orang-orang sekarang ni, nak teruskan ke nak patah balik ke macam mana, nak kekal ataupun nak tukar ke bisnes lain. Saya dah fikir memang masa tu nak jadi suri rumah je. So ditemukan dengan ABA, masa tu lah saya jumpa dengan Coach Asri, Coach Syam semua, dan diorang ajar kami cara buat business planning 90 days. Baru tahu kita kena setting macam ni, kita kena tahu kita punya budget. So daripada situ kena ada buat management meeting. Dari situlah kita tahu yang kalau daripada management meeting tu, baru tiap-tiap minggu kita buat tu, dengan kita tengok juga forecast sales kita tiap-tiap minggu tu, barulah kita tahu dia akan keluar dengan planning macam ni, dia boleh jadi 30 hari punya planning. So kalau you tak buat macam tu, dia kena tahulah tahu sejauh mana you punya stamina business tu. You kena tahu masa time you buat meeting dan you keluarkan nombor-nombor yang management account tadi tu. Dan of course lah, business owner kena tahu baca benda tu semualah. So daripada situ, bila dah tengok sebulan tu punya management account, daripada yang weekly punya data-data tadi, kita tengok dalam sebulan, barulah kita boleh nampak next month macam mana, second month macam mana, third month macam mana. So kalau you betul-betul you tengok you punya business stamina, you tak ada masa nak bergosip, you tak ada masa nak tengok orang lain punya hal, you tak ada masa nak tengok Facebook orang lain. Jadi bila you buat macam tu, secara tak langsung you dah planning dah pun apa benda nak buat. Kalau tak jadi A, kalau tak jadi C, B jadi C. So dekat situ. So kalau orang kata dia tak buat planning, buat pun jadi, tak buat terjadi. So saya macam yang biasa kita dengar lah, orang kata kalau tak gagal merancang merancang untuk gagal, macam itulah. Tapi pada saya daripada situ, bila kita buat perancangan, barulah kita tahu kat mana lagi kita punya lag.
kekurangan kita kat mana. Dalam masa yang sama kita secara tak langsung kita dah buat SWOT analisis dah sebenarnya. Tiap bulan, 3 bulan yang kita dok buat meeting 3 kali sekali tu untuk revise balik bajet kita tu. Every quarter. Kita dah tengok dah, oh kita punya kelebihan kat mana, kita punya ni kekurangan kita kat mana. Kat situ kita tekankan. Kalau kita punya ada kelebihan, kita tekankan dekat kelebihan tu banyak-banyak. Yang kekurangan tu kat situ juga, masa time buat perancangan tu juga, kita akan nampak kat mana lagi yang kita boleh tambah baik dan kita boleh kurangkan kos pun ya juga. So memang kena perlu merancang, tapi proses merancang tu macam mana. Yang itu yang saya rasa usahawan banyak. Apa yang nak dirancang? Ya, apa yang nak dirancang. Dia bukan setakat duduk borak. Bukan setakat untuk sales, marketing tu saja, operation saja. Bukan. Yang itu saya memang belajar dengan MBA, bukan setakat sales marketing. Dia bila kita buat meeting dan kita tengok secara menyeluruh tu, kita akan nampak, oh bukan setakat tu je. Itulah masa bisnes kami drop tu barulah kami nampak, oh kita tak planning pun nak ada lesen, kita tak planning pun nak kena ada ni, kita tak planning pun macam tu. Tapi so MHE ada license yang MDA tu, itu antara yang saya kira sebagai aset yang Medical Device Association Authority. Yang saya kira sebagai satu aset kepada MHE untuk kekal sustain sampai sekarang lah. Okey, saya nak potong sikit Puan adakah Puan setuju kalau based on apa you cakap tadi, and then ini pun saya boleh kaitkan dengan soalan daripada Cik Ridwan lah, dia tanya kualiti utama usahawan dalam bidang peruncitan. Pada saya bukan setakat bidang peruncitan, mana-mana bidang bisnes pun memerlukan kualiti tertentu. Saya nak tanya Puan Nat dulu. Adakah Puan setuju based on apa yang you cakap tadi, kita dengar daripada Puan Nadiah juga, sebenarnya apa yang menjadi dua domain ataupun dua perkara utama dalam menentukan suatu kejayaan suatu bisnes tu, dia terletak pada dua domain utama. Satu adalah kita kira sebagai leadership, kualiti kepimpinan seorang business leader tu. You can be a business owner, tapi not necessary you can be a business leader. Dia berbalik kepada macam mana dia menguruskan dia punya team. Macam tadi Puan Nat mention, kalau lapar tu dia lagi banyak fikir. Ada setengah orang dia tak tahu dia lapar ke tak. Tapi kalau kita tengok pada even orang pernah share case study kan, katak kalau dicampakkan ke dalam air panas dia akan lompat immediate. Tapi kalau katak tu dibiarkan dalam air biasa, dipanaskan periuk tu, dia takkan melompat. Dia akan stay situ. Sudah sampai ke sudah dia akan mati. So satu analogi yang pada saya, dia sendiri tak, mungkin dia dah absorb itu situation tu. Yang sepatutnya as a leader perlu cakna dengan dia punya perubahan, perlu cakna bukan sekarang saja, ke depan. Next macam you mention about trend ke depan, apa yang perlu. So tadi yang pertama dari segi leadership. Kedua adalah dari segi financial literacy. So kalau kita dengar daripada kedua-dua panel kita malam ni, dan in fact Coach Asri pun ada mention tadi berkaitan dengan pengurusan aliran tunai, memastikan jumlah stok yang ada, orang kata modal kerja ataupun working capital. So pada opinion, pada pendapat saya, dua faktor tadi adalah sangat kritikal untuk seorang usahawan tu maju ke depan sebagai satu success factor. So apa opinion daripada Puan Nat, dan then nanti saya nak dengar daripada Puan Nadia lah. Puan Nat dulu. Leadership dengan working capital Leadership dan juga financial literacy. Celik kewangan. Dia macam ni lah, kalau leadership tu tak dinafikan, benda tu sebelum kita jadi, macam saya lah, sebelum jadi usahawan kita tak tahu pun benda tu kita ada, orang kata kualiti tu kita tak tahu pun kita ada, sebab kita suka buat apa yang kita nak, kita suka apa yang kita buat sekarang.
So bila benda tu along the way tu kita belajarlah untuk leadership tu. So kalau nak kata as a business owner, quality leadership tu memang saya boleh cakap kena ada sabar, lepas tu memang kena disiplin yang tinggi. Kalau nak jadi usahawan, mana-mana punya peruncitan ke apa ke, main tender besar-besar pun, benda tu kena disiplin. So bila you disiplin, you jujur, you akan benda tu akan nampak dari segi luaran, dan kerja you tu pun akan nampak nanti. Bila kita buat kerja dengan disiplin, dengan jujurnya, dan staff yang follow kita tu pun akan nampak kita punya leadership tu secara tak langsung. Benda ni macam leadership ni dia tak boleh macam dibuat-buat, ditunjuk-tunjuk. So benda tu memang datang dari diri sendiri. Macam mana dia datang dari diri sendiri tu, along the way perjalanan tu, bila you jumpa satu ujian, dia akan slowly dia akan develop lagi. So mental kita punya pun kadang-kadang kita pusing balik belakang, kita akan tengok, kuat juga aku bila nak sampai ke tahap ni. So kat situlah saya cakap, kadang-kadang kita tak sedar benda yang bukan kita buat-buat, yang memang kita nampak benda tu bila you dah buat business, you akan develop sendiri you punya leadership skill tu. Of course lah, kalau kata pergi belajar dan baca buku tu pun lagi bagus, tapi sebenarnya dia melibatkan praktikal. Dia kena praktikal. Kadang-kadang orang pergi kursus ni, benda tu sekejap je. Kan? Sekejap je. Dia ikut dia punya leader tu sekejap je. Sebab dia bukan datang dari hati. Dia bukan datang daripada yang dia self-develop dia sendiri. So benda tu memang kena datang dari diri sendiri. You nak disiplin ke apa ke, bukannya you tengok 5am club punya ni macam ni, tapi you tak boleh pun buat sebenarnya, you tipu diri you. So benda tu memang kena dari diri sendiri, you kena disiplin, develop benda tu along the way. Jangan push diri sendiri, sebab kadang-kadang bila you push diri you nak jadi seperti orang yang dah berjaya sangat pun, you akan macam tend to be stress. Orang ni macam ni, especially kat social media. Orang ni macam ni, I nak follow dia macam ni. Tapi sebenarnya you bukan diri you adalah nak jadi orang seperti tu. Sedangkan you tak enjoy momen-momen you jadi usahawan, momen-momen you ada staff you tak enjoy benda tu. So pada saya leadership memang along the way you belajar, dengan sendirinya akan keluar. Macam kita jadi parents lah. Saya selalu anggap Medina ni macam saya punya baby. So macam mana nak besarkan seorang anak? Macam itulah daripada pembacaan, tapi again daripada diri sendiri juga. So kita akan jadi parents yang bagus. So sama juga dengan literacy financial pun sama juga. Kalau dulu kita tahu untuk RM1 dengan RM2, tambah RM1 jadi RM2. So kita kena sentiasa rasa you kena tambah lagi ilmu you supaya RM1 tu tiba-tiba jadi RM5. Macam mana nak buat? So kena ada satu mindset yang sentiasa perlukan ilmu-ilmu baru, yang bercakap dengan orang-orang yang betul lah. Kadang-kadang kita ni ada masalah kewangan apa semua, kita pergi cakap dengan husband. Tapi I mean kalau husband yang bukan bisnes lah, macam saya husband saya bukan bisnes, so saya tak okey pun kalau cakap dengan dia. Kalau teman pergi makan okey lah kan. Masya okey, Masya. Kita kena cakap dengan orang yang betul-betul appropriate. Jadinya kadang-kadang kita cakap macam ni pun okay, I punya business macam ni, working capital I tak boleh nak jalan lah, tak boleh nak pusing. Kalau you cakap dengan orang yang salah, dia akan kata dengan you, you ambil lah loan daripada mana-mana without tengok you punya assessment, you punya financial punya figure, permasalahan. Sedangkan kalau macam yang sebelum ni yang kami diajar tu, kami dah ada dah, kami punya Coach Syam dia punya simulasi tu kita dah boleh buat. Sekarang ni kita orang dah apa-apa kita orang nak buat, kita orang macam saya dengan partner memang akan tengok simulasi bajet tu. Sebenarnya banyak ni je yang kita pakai, tapi kita punya impian dan cita-cita tu sebabkan tak ada sebelum-sebelum ni, sebab kita tak ada ilmu kewangan, ilmu financial tu semua, kita macam aku kena ada 100,000 baru aku boleh buat banyak macam ni, boleh buat berjuta-juta. Sedangkan dengan adanya ilmu kewangan yang betul, cara nak baca management account semua tu, you boleh tahu dengan lagi detail. Maksudnya kena ada ilmu benda tu. So yang itu memang tak boleh along the way lah, yang tu you kena pergi carilah coach lah.
Alright. Thank you. Very good. Very long explanation. boleh dapat A+ lah. A+ ada. Saya nak quickly ni dah dapatkan respon daripada Puan Nadia. Kalau tadi saya tanya dengan Puan Nat on the leadership as well as the financial literacy. So saya nak potong sikit pasal kita pun dah panjang ni kan. Khas untuk mungkin ada nasihat yang satu nasihat yang pendek yang padat kepada usahawan-usahawan kat luar berkait dengan pengurusan kewangan ataupun kita cakap tadi financial literacy kepada seorang business owner tu. Over to you Puan Nadia. Alright, pada saya financial literacy ni sangat penting lah. Saya dibantu oleh suami saya sendiri yang jaga akaun syarikat ni. Tuan Hafi memang dijaga, tapi pada saya yang penting dalam bisnes ni satu untuk kita buat planning, financial planning. It's not only financial business plan kan, kita selalu buat business plan setahun ni nak capai apa, sales kita nak capai apa, tapi bila kita dah dalam bisnes ni, one of the thing yang important adalah untuk mengawal perbelanjaan juga. Kita tak boleh overspend, tak boleh overpay. Sebab mungkin sales kita bulan ni melonjak, bulan depan kita tahu lagi. So kita kalau kita terlampau overpay, terlampau overstock pula kan, stok banyak sangat tak menjana pula nanti salesnya. So planning untuk financial sangat penting. Dan juga pada pendapat saya kalau kita dalam bisnes ni memang penting lah untuk kita tahu tentang perbelanjaan company, and then bila dah belanja itu kena tahu juga tax, apa yang boleh kita elakkan, bukan elakkan cukai, pengecualian cukai yang mana yang boleh, yang mana yang tak boleh, menguruskan dengan lebih baik, menguruskan cukai. At the end of the day, kalau you yang berhad, you kena bayar cukai dan sebagainya. So it's very important for business lah, any business in fact. So nasihat saya apa ya untuk usahawan, pada saya berani untuk mencuba dan cepat untuk mengambil tindakan. Sebab I think at this time, not only during COVID lah, speed of anytime thinking and speed of thinking and speed of making decision, which sangat mencabar pada diri saya juga. Sebab kadang-kadang kita ni banyak berlengah untuk membuat keputusan, dan kita habis dengan masa yang dah banyak plan tapi action tak ada. Banyak plan, action tak ada, lepas tu tak erti nak buat keputusan. Itu one of the leadership pada saya, very important. Leader kena pandai buat keputusan lah, yang saya belajar along the way juga, yang banyak ditekankan oleh mentor juga. Banyak kena buat keputusan dengan cepat. Tak apa keputusan tu salah, sebab you will eventually learn, okay, dia salah, tukar. You know, even kalau dia tak buat keputusan pun, sebenarnya dia buat keputusan untuk tidak membuat keputusan. Kan. So benda tu sangat penting dalam leadership lah. Baik. So baik, kita pun dah lebih masa, dah almost half an hour. So terima kasih banyak kepada kedua-dua panel. Satu discussion yang saya kira sangat menarik malam ni, bila kita dengar macam mana kedua-dua panel berkongsi pengalaman, especially yang kita dengar daripada awal tadi, pengurusan inventory-nya, pengurusan dari segi working capital, dari segi transition daripada model yang lama kepada model baru. So bagi pihak ABA Malaysia, saya mengucapkan juga terima kasih kepada kedua-dua panel. Dan saya yakin insyaAllah usahawan-usahawan kat luar, kalau dengar balik, kalau sekiranya terlepas dengar kita daripada pukul 9 tadi, boleh menonton semula rakaman ni. Rakaman ni bukan setakat di FB ABA Malaysia, kita pun akan uploadkan di YouTube ABA Malaysia nanti untuk rujukan. So insyaAllah minggu depan kita akan bersama dengan dua lagi panel usahawan dalam bidang yang berbeza. Teruskan bersama Sembang Niaga ABA Malaysia, dan saya suka juga nak maklumkan bulan 8 bulan Ogos ni kita banyak program-program yang kita panggil Business Re-Education Program. Kalau malam ni kita ada Sembang Niaga, insyaAllah Rabu depan dan setiap Rabu malam kita akan ada Sembang Niaga. Kedua adalah untuk slot Financial Literacy Series. Bulan ni kita ada dua
2 tarikh boleh terus follow page ADA Malaysia. Coach Asri akan lead dalam financial literacy series, bercakap dari segi working capital, bercakap dari segi capital deficit yang saya kira kesinambungan daripada kita punya discussion malam ni juga. Dan in fact hari Sabtu sebelum tu hari Jumaat juga of course yang ini bersifat eksklusif ADA, kita kita collaborate dengan group of usahawan-usahawan ECCE, Tadika, rangkaian Tadika untuk bantu perkongsian dengan dia. Hari Sabtu kita ada program kita ada program di bawah reverse consulting on inventory management. So kalau nak dengar lagi additional 45 minutes of sharing on this inventory management daripada topik yang kita ada ni, boleh continue tengok dekat saya punya personal page pun ada, dekat kita punya reverse consulting pun ada. With that saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton, yang follow kita daripada pukul 9. Continue to join whatever program yang kita ada dalam bulan Ogos and onwards. With that, sekali lagi terima kasih kepada semua. Puan Nadia daripada Aisyah Mat, a lot of sharing yang menarik. Puan Nat daripada MHE Medical Supplies, very interesting input yang dikongsikan, dan juga tak lupa kepada Coach Asri Yusof dengan soalan-soalan yang mencabar juga tadi kan. So with that kami ucapkan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Baik, Puan Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum. wabarakatuh.